Okay, so chapter 143, banyak gila benda yang berlaku. Aku pun nak sembang chapter ni kan. Aku tak tahu nak start mana dulu sebab banyak benda nak kena sembang dalam chapter ni. And the crazy thing ialah finally kita mungkin akan dapat dah Luffy punya awakening. And somehow kita akan dapat more reveal pasal Joy Boy, in which dalam chapter ni it was implies yang mungkin Luffy ialah Joy Boy ataupun Joy Boy reincarnation of Joy Boy ke apa, kita tak tahu lagi lah. But yeah, a lot of crazy things are happening in this chapter. And moving forward from this chapter, memang akan ada banyak lagi lah benda gila yang akan berlaku. And fun fact lah pasal chapter 1043 ni, aku sebenarnya jenis tak suka baca spoiler. Tapi spoiler chapter 1043 ni somehow keluar awal gila. And aku macam dah kena spoil sikit tau. Pasal aku macam curious nak mampu apa yang berlaku. So disebabkan aku dah curious gila babi, and aku macam mampu dah kena spoil kan, aku buka Reddit and aku baca spoiler. So chapter 1043 ni aku dah tahu banyak benda yang berlaku sebelum chapter ni keluar. Sebab apa? Sebab aku baca spoiler. And aku bukan jenis baca spoiler tau, tapi sebab chapter ni macam terlalu banyak benda yang gila, and aku macam curious gila. Also pengakhiran pada chapter ni membuatkan banyaklah One Piece fan macam bergaduh. Sebab it seems like ramai tak suka dengan the idea of Luffy menjadi Joy Boy. And benda tu aku nak sembang secara panjang dalam video ni. So aku tak tahu video ni akan jadi berapa lama. Hopefully tak lama sangat kan. So banyak benda nak kena sembang pasal Joy Boy and Luffy. But before kita masuk pasal part tu, kita review dululah apa yang berlaku dekat awal-awal dalam chapter ni. Okay, so awal-awal dalam chapter ni kita dapatlah confirmation di mana Luffy memang officially dah dikalahkan oleh Kaido. Sebab kita nampak ada narrator tu, dia siap cakap lagi, the winner is Kaido. So Kaido win this fight, at least untuk round kali ni. And to even confirm that part, ialah kita boleh nampak masa Luffy dah kalah tu, si Momonosuke dia boleh detect tau, dia cakap Luffy's voice is gone. And kita tahu Momonosuke dan Luffy ni, mereka somehow boleh connect secara telepati sebab mereka dua ada voice of all things. So Momonosuke dia detect cakap Luffy's voice is gone, which probably maksudnya Oda dah confirm lah yang Luffy memang dah totally KO lepas kena serang dengan Kaido ni. So Momonosuke memang akan gelabah gila lah sekarang. Also pasal watak CP0 yang kacau fight Luffy tu kan. So as we all dah expect, dia kemungkinan besar akan mati dalam chapter ni. And kita boleh nampak lah dalam chapter ni, kita tak tahu dia mati atau tidak, tapi kita boleh nampak lah Kaido actually angkat dia punya club and dia rembah dekat muka si CP0 tu. I mean bukan dekat muka lah, dia just rembah tu sehingga kan dekat satu bumbung Onigashima tu, boleh nampak dalam panel ni bergegak punya teruk. And kita tak tahu lah apa yang berlaku dekat CP0 tu. Adakah dia dah mati ataupun dia dicederakan dengan sangat teruk. But Kaido time ni memang tengah marah gila. So tak tahulah adakah CP0 tu akan mati ataupun dia masih hidup. So then the plot has finally moving forward. Sebab kita boleh nampak yang Kaido sekarang dah turun daripada bumbung Onigashima, and dia declare dekat semua orang yang Luffy dah mati. And sekarang dia demand Momonosuke untuk surrender, or else dia akan hancurkan semua orang. So this is where the part jalan cerita tu dah moving forward in a way yang kita semua tak expect. Sebab obviously kita semua expect pertarungan dekat atas bumbung tu merupakan pertarungan akhir. But now Kaido dah turun bawah and they doing rampage dekat all these character. And this surely turns the table lah. And aku rasa banyak lah geng-geng samurai semua ni akan rasa yang depa semua ni mungkin dah kalah. Sebab mungkin depa tak nak percaya yang Kaido dah kalahkan Luffy. Tapi the fact yang depa dua tu dah fight dekat atas bumbung punya lama, and then suddenly hanya Kaido seorang je yang turun. Anyone with logical thinking skill pun akan boleh assume that way lah, in which yes, Luffy kalau dia tak mati pun dia mungkin dia akan kalah dekat atas. So sekarang semua orang dekat Wano, dia letak harapan yang tinggi dekat Luffy. Mugiwara Luffy will be the person yang kalahkan Kaido. And now it seems like dia dah mati, or at least dia dah kalah. So this is not a good motivation lah untuk watak-watak samurai. Sebab memang kita nampak semua samurai dah gelabah gila, semua takut sebab mereka dah rasa macam mereka dah kalah peperangan ni. So the stakes already raised di dalam chapter ni. Also kita boleh nampak lah Law pun dia macam boleh sense yang Luffy punya voice dah hilang. Aku tak tahu macam mana dia boleh sense, sebab aku ingatkan benda ni hanya applies untuk orang yang ada the voice of all things. So adakah Law pun ada the voice of all things, or it just simply means that Law boleh detect menggunakan haki? I'm not so sure about it. Aku tak nak sembang banyak sangat pasal part ni. And dalam chapter juga kita dapat Nami punya great moment, in which aku rasa ramai orang takkan appreciate this Nami punya moment sebab dalam chapter ni terlalu banyak benda yang hebat berlaku kan. But in this chapter kita boleh nampak Nami as someone yang penakut as she is, tapi bila dengar pasal Kaido cakap Luffy dah mati, dia macam tak percaya, and dia jerit dekat Kaido and cakap Luffy takkan kalah, hang ni menipu lah. Dia cakap macam tu dekat Kaido. So aku actually really suka bila kita dapat this kind of character defining moment. Sebab
Nami ni kita tahu dia memang seorang yang penakut, and previously dalam Onigashima pun kita boleh nampak lah dia takut gila dengan Emperor Big Mom. And given that dia merupakan salah seorang Straw Hats yang lemah, bukanlah aku nak cakap dia lemah, tapi compare dengan all the Straw Hats, dia antara yang lemah. So it's obvious kenapa dia takut dengan someone on Emperor punya level. Tapi bila dia dengar something yang dia sendiri tak percaya, especially pasal dia punya captain, dia terus stand up and jerit dekat Kaido yang Kaido ni si penipu. So yeah, aku really appreciate Nami punya moment right here, and this moment perlukan more appreciation. Also after Kaido perasan Nami jerit kat dia, obviously Kaido yang sekarang tengah marah, dia pun serang lah si Nami ni, and luckily Marco ada untuk selamatkan dia. So yeah, because of this, mungkin kita akan dapat lihat sikit lah kot pertarungan di antara Marco versus Kaido. And aku rasa kalau mereka fight pun, mungkin fight ni akan jadi off screen. Sebab sekarang kan, kalau aku perasan dekat Onigashima ni, aku rasa dah tak ada dah watak yang boleh hold watak Kaido ni, sebab Kaido kan kuat. So only a few people yang actually boleh fight dengan Kaido and hold Kaido for a certain period of time. Previously kita nampak lah Yamato boleh hold si Kaido, tapi sekarang Yamato dekat dengan si Momonosuke, and Law and Kid mungkin ada potensi, tapi sekarang mereka pun dah lemah gila. And kalau mereka fight pun mungkin mereka tak boleh tahan lama sangat, sebab ya mereka dah lemah sekarang lepas baru fight dengan Big Mom. So we only have Marco lah, the only person yang boleh hold Kaido sekejap. Aku tak rasa Marco boleh menang, tapi ya, Marco is the only person sekarang dekat Onigashima yang boleh hold si Kaido ni. So if Kaido actually fight dengan Marco, then that would means that sekarang ni Kaido dah fight dengan 17 orang semenjak dekat Onigashima. No, kalau ingat balik, dulu pun dia dah pernah fight dengan 9 Scabbard, and then dia fight dengan 5 Supernova, and then dia fight dengan Yamato, and dia also ada juga a brief face off dengan si Momonosuke, yang Momonosuke gigit dia tu kan. And now dia fight dengan Marco, so that means Kaido dah fight dengan 17 orang. Kaido is crazy man. So Kaido ni pun dia keep on menjerit cakap, oh mana Momonosuke, aku nak Momonosuke surrender. And obviously si Momonosuke sekarang mungkin dia dengar benda tu, or at least dia dah aware pasal Luffy punya kekalahan. Dia pun dah gelabah gila. Sekarang kita boleh nampak dia ada satu moment dengan Yamato. So Momonosuke yang dah found out pasal Luffy dah kalah ni kan, and mungkin dia tahu juga yang si Kaido cari dia, dia actually consider untuk nak mengaku kalah, sebab dia rasa macam kalau dia tak mengaku kalah, mungkin lagi ramai yang akan mati, sebab dia dah rasa macam dah tak ada harapan dah, sebab Luffy dah kalah. And aku actually faham je kenapa Momonosuke rasa macam ni tau, sebab before this, bukan Momonosuke je lah, almost every samurai dekat Wano letak harapan yang sangat tinggi dekat Luffy, and they actually hope Luffy will be the person yang kalahkan Kaido, because no one else can. And now bila Luffy sendiri dah kalah, memang orang akan rasa macam, oi, kita dah tak ada harapan lah. And kita boleh nampak jugalah perbualan Momonosuke dengan si Yamato, and Yamato lah actually sekarang jadi macam mentor figure terhadap Momonosuke tau. Sebab before dia, kita boleh nampak Luffy merupakan someone yang play that role, in which Luffy memainkan watak ataupun peranan sebagai seorang mentor terhadap Momonosuke. Dialah yang mengajar si Momonosuke tentang tanggungjawab yang dia ada untuk nak jadi pemimpin. So now orang yang Momo anggap sebagai mentor and someone yang dia letak harapan untuk kalahkan Kaido dah tak ada. Obviously mentally dah koyak lah. But luckily now kita ada Yamato yang boleh memainkan that mentor punya role terhadap Momonosuke, and ajak dia and cakap dekat dia, kalau hang mengaku kalah sekarang, hang takkan selamatkan orang pun. Sebab apa? Sebab bila Kaido dah take over Wano semula, kehidupan semua orang akan jadi macam neraka. It will be a living hell. And Yamato sendiri cakap yang dia rela mati daripada mengaku kalah. Sebab apa? Sebab daripada fight terlalu lama, and daripada usaha selama 20 tahun. Ini sebab ya, Wano punya rakyat dah sengsara selama 20 tahun tu. Tiba-tiba daripada going this far and suddenly nak mengaku kalah? Hell no, Yamato cakap kan. So ya, Yamato berjaya memberi semangat dekat si Momonosuke, and aku appreciate this Yamato and Momonosuke punya moment. Okay, then kita cut dekat the most exciting part of this chapter, in which that Joy Boy punya moment. So kita dapat a glimpse of Luffy. Memang Luffy nampak macam nak mati dah dengan mata dia kala hitam. And then suddenly Zunisha bercakap dengan si Momonosuke, and Zunisha cakap, aku dah boleh dengar. Dah lama gila aku tak dengar benda ni, dia cakap dekat si Momonosuke. And then Momonosuke macam pelik lah. Apa orang cakap ni Zunisha? I can hear the drums of liberation. This is the first time in 800 years. He is there without a doubt. So basically apa yang Zunisha cakap ialah dia macam dengar satu bunyi macam gendangan kebebasan. I don't know if I translate it right, but dia cakap
ini pertama kali dalam 800 tahun, finally dia dah kembali. And then boom, kita dapat satu big panel. Kita dapat muka bukan muka lah, mata Zunisha. Dia cakap Joy Boy. And then the next panel, kita boleh nampak Luffy tengah senyum, and straw hat dia jadi macam cayak macam mana aku pun tak tahu, and badan dia macam keluar asap. And then dekat panel tu tulis he has returned. So Joy Boy, he has returned. And then chapter tu pun habis macam ni saja. So I don't know, but it seems like memang Zunisha dah implies yang Luffy is Joy Boy. I mean, benda ni memang ramai dah orang buat teori before this, but finally in this chapter, kita dapat this confirmation lah yang Luffy ni somehow dia Joy Boy. Kita tak tahu lah dia reincarnation of Joy Boy ataupun dia the next pemegang kepada nama Joy Boy, or I don't know. But yeah, benda ni aku nak sembang secara panjang sikit. So, sembang pasal Joy Boy, sekarang ni kita nak kena tahu dulu lah apa hubung kait Luffy dan Joy Boy. And among community sekarang ada dua popular teori, in which the first one ialah Luffy merupakan reincarnation of Joy Boy, and the second one ialah Luffy inherit the will of Joy Boy. Dua benda ni actually dua perkara yang berbeza, which aku nak sembang dalam video ni lagi. So benda ni lah yang aku cakap, benda ni macam mencetuskan perbalahan ataupun pendebatan dalam among One Piece punya fans, sebab ramai actually yang tak berapa minat dengan the idea of reincarnation. And aku sendiri pun, personally aku tak berapa minat juga dengan the idea of reincarnation, in which Luffy menjadi reincarnation of Joy Boy. So first of all lah, untuk yang tak tahu apakah itu reincarnation, basically aku bagi contoh Let's say Joy Boy dia merupakan seorang yang hidup 800 tahun yang lalu. Okay, ini contoh je tau. Suddenly Joy Boy mati, and bila dia mati, dia punya soul tu akan di-rebornkan, akan di-reincarnatekan semula di dalam badan yang berbeza ataupun vessel yang berbeza. And in case of this theory, that means that soul kepada Joy Boy tu ataupun roh dia lah telah reincarnate ataupun reborn di dalam badan Luffy. And bila dia lah reborn dalam badan Luffy, dia tak ada lah memori kehidupan dia as a Joy Boy. So technically macam Joy Boy dan Luffy merupakan orang yang sama sebab mereka datang daripada satu soul yang sama. So disebabkan itu, mungkin dalam panel yang last tu yang dia punya straw hat dah jadi cair tu, perhaps mungkin itu Luffy dah berjaya unlock ability Joy Boy sebab dia the reincarnation of Joy Boy. I mean, benda ni mungkin among Naruto fans mereka more familiar lah sebab kita tahu Luffy pula, Naruto dan Sasuke merupakan reincarnation of Ashura dan Indra. So disebabkan itu, Naruto dan Sasuke boleh menggunakan Six Path punya ability sebab mereka reincarnation of Ashura dan Indra. So I guess this is where this theory came from lah, in which Luffy reincarnation of Joy Boy. Personally speaking, aku tak rasa this is the case, and aku rasa kenapa Luffy punya straw hat suddenly jadi cair ialah sebab dia punya awakening, which yang tu saja aku sembang. And aku rasa jalan cerita yang melibatkan reincarnation ni, especially dekat watak utama dia, aku rasa benda ni tak boleh works on One Piece punya series tau. Sebab apa? Sebab bila Luffy, it turns out yang dia merupakan reincarnation of Joy Boy, that basically means that Luffy merupakan the chosen one, someone yang memang dah ditakdirkan untuk membantu orang lain, ataupun in this case someone yang telah ditakdirkan untuk membebaskan Wano, and perhaps later on ditakdirkan untuk jatuhkan the world government. So bila kita buat the chosen one punya konsep terhadap watak utama, first off benda tu sangatlah cliche, and then second ialah that just mean Luffy memang sepatutnya buat benda tu semenjak dia lahir lagi. And benda ni macam bercanggah dengan apa One Piece punya series. Okay, so part ni mungkin akan jadi a bit memeningkan, so hampa dengar elok. Macam kita tahu, salah satu tema yang paling utama lah di dalam One Piece punya series ialah freedom. And in fact, Luffy merupakan an embodiment of freedom. Dia menjadi simbol terhadap freedom ataupun kebebasan. Sebagai contoh, kita tengok Luffy, dia memang someone yang percaya terhadap freedom. Dia rasa macam, oh, kalau dia nak buat something, yes, I have the freedom to do that. Tak siapa boleh halang aku. Sebab tu, dia nak pergi ke lautan and nak jadi Pirate King. Even tu, dia asalnya datang daripada East Blue, which is lautan paling lemah. And not to mention, Luffy makan devil fruit getah je. Which di dalam dunia One Piece ni kita ada banyak lagi devil fruit yang jauh lebih overpowered daripada devil fruit getah. So banyaklah faktor-faktor yang membuatkan normal people akan rasa macam, ui, mana boleh dia ni nak buat benda tu. But no, Luffy tak kisah. Dia percaya yang kalau dia ada impian untuk something, kalau dia nak buat something, dia ada freedom untuk membuat perkara tersebut. Dia ada kebebasan untuk cuba nak buat perkara yang dia nak.
And kenapa aku cakap Luffy boleh jadi symbol of freedom di dalam series One Piece ni ialah kita boleh nampak in every arc. Sebagai contoh lah, let's say Alabasta. Masa Alabasta punya arc, kita boleh nampak negara Alabasta ni memang tengah kucar-kacir sebab satu, geng-geng Crocodile and Baroque Works dalam diam mereka lah orang yang mencetuskan segala perbalahan yang berlaku dalam Alabasta. So normally ramai orang akan anggap macam it is impossible already untuk kita nak mendamaikan negara ni. But Luffy on the other hand, dia nampak yang Crocodile ni seorang yang jahat. So bila Luffy nampak tentang kejahatan yang berlaku dekat Alabasta ni, apa dia buat? Dia rasa macam dia nak bantu geng-geng Alabasta ni. Orang-orang kat Alabasta ni, so apa dia buat? Dia kalahkan Crocodile and dia tunjuk dekat semua orang yang you guys can get the freedom that you want. Sebelum ni, orang dekat Alabasta rasa macam no, kita tak boleh dapat this kind of freedom sebab it's almost impossible untuk kita semua nak kalahkan Crocodile and so on. But once Luffy dah step up, Luffy kalahkan Crocodile and Luffy bagi the freedom dekat rakyat Alabasta, mereka semua percaya dah sekarang yang yes, freedom is possible. Tu yang aku masukkan, Luffy is the embodiment of freedom. Sebab benda ni actually happens almost every arc. Kita boleh nampak contoh dekat Dressrosa, rakyat dekat Dressrosa pun kena tindas kan, ada yang kena tukar jadi patung and so on. So ramai dah jadi hopeless and mereka rasa macam no, we cannot do this anymore. But Luffy just show yang you have the freedom to fight Doflamingo and you can do it if you want it. So again, Luffy sekali lagi tunjuk dekat semua orang yang they can be free and they can have the freedom. So itu yang aku masukkan dengan Luffy is as embodiment of freedom. Sebab selama ni mereka ingatkan mereka tak boleh, tapi bila Luffy datang, Luffy buat and Luffy tunjuk dekat mereka, kalau aku boleh buat, hampa pun mesti boleh buat. So Luffy macam memberi hope dekat semua orang. And this is like a common theme di dalam dunia One Piece in which freedom. And that's why aku cakap Luffy merupakan simbol of freedom. Sebab apa? Sebab in every arc, almost every arc, dia tunjuk yang dekat semua orang, you guys boleh get the freedom. Sebab kalau aku boleh, hampa mesti boleh juga. So let's say if it is true sekarang ni yang Luffy merupakan reincarnation of Joy Boy and dia merupakan the chosen one, sama yang ditakdirkan untuk membebaskan semua orang. Dan sekarang ni Luffy dah tak layak lah nak pegang title The Symbol of Freedom. Sebab apa? Sebab again, kalau lah Luffy memang sama yang ditakdirkan, maksudnya dia memang dah ada privilege, dia memang dah ada keistimewaan daripada awal lagi, di mana dia memang akan jadi orang yang membebaskan semua orang. So benda ni akan membuatkan tema ni rasa macam satu tema freedom ni, satu tema yang hipokrit. Sebab macam tadi aku cakap contoh dekat let's say Dressrosa punya contoh, dia tunjuk dekat semua orang aku boleh freekan hampa semua, so maksudnya hampa pun boleh. Tapi but now, since Luffy dah jadi the reincarnation of Joy Boy, God know how strong Joy Boy is, orang boleh argue lah, cakap hang boleh lah sebab hang reincarnation of Joy Boy, hang memang dah ditakdirkan untuk membebaskan orang lain. Kami ni tak sama macam hang. So it's not like kami pun boleh achieve freedom sama macam hang. So nampak tak percanggahan yang berlaku dari sudut pandang jalan cerita, dari sudut tema yang telah diselitkan di dalam cerita One Piece selama beribu-ribu chapter. By the way, apa yang aku tengah sembang ni dari sudut pandang penceritaan lah, dari sudut pandang tema di sebalik jalan cerita One Piece ni. So I don't think reincarnation will be the case untuk Luffy, since Luffy merupakan satu watak yang sangatlah strong and satu karakter yang tunjuk dekat semua orang what is freedom and I can give you freedom and you guys can also achieve freedom. So sebab tu aku macam tolak the idea of reincarnation. So second punya part iaitu inherited will, which something yang aku rasa this will be the case of apa hubung kait Joy Boy dan Luffy. So the idea of inherited will ni merupakan pasal will lah kan. Okay, will ni maksud dia ialah keinginan, and kalau dalam konteks dunia One Piece ni pula, ia merupakan keinginan untuk memperjuangkan something ataupun keinginan untuk mencapai sesuatu impian. And this will, perkataan will ni yang aku sembang dua benda tadi tu kan, ini merupakan satu tema yang banyak kali dah berulang di dalam dunia One Piece. Kita boleh nampak Gold D. Roger sendiri, dia saja nak diri dia dibunuh oleh depan ramai orang supaya dia boleh inspire ramai new gen punya pirate, supaya all this new gen boleh sambung dia punya will, boleh sambung dia punya keinginan untuk memperjuangkan apa-apa or untuk menyambung dia punya legacy lah, in which untuk mencari harta karun One Piece. And the idea of will ni pun memang dah banyak kali berulang macam aku cakap tadi. Contohnya seperti flashback Chopper dengan Dr. Hiluluk. Dr. Hiluluk pun pernah cakap yang a man cannot die as long as there is someone that can carry on his will. Which maksudnya dia cakap tak ada siapa boleh mati selagi mana ada orang yang sambung dia punya keinginan untuk memperjuangkan something. And dekat Wano ni pun kita nampak perkara yang sama, in which Oden sekarang mungkin dah mati tetapi dia punya will tak pernah mati lagi. Sebab apa? Sebab masih lagi ramai orang yang cuba nak sambung keinginan dia untuk memperjuangkan kebebasan orang Wano.
So in case of Luffy dengan Joy Boy, mungkin mereka tak adalah any relationship apa sangat pun. It just that Luffy sekarang someone yang inherit will yang sama seperti Joy Boy. So mungkin in the past di dalam Void Century, Joy Boy merupakan someone yang macam Luffy juga. Dia sukakan freedom and dia jadi embodiment of freedom terhadap semua orang. To the point where dia nak tolonglah orang mencapai freedom. Cumanya dia dah gagal at some point in time. And the same case with Roger, time dia mati mungkin dia percaya juga one day in the future akan ada orang yang inherit will yang sama seperti aku, in which will untuk membebaskan orang lain. So it turns out rupa-rupanya orang yang inherit that will yang sama ialah Luffy. So apa kita tahu, itu memang the nature of Luffy, in which dia memang suka membantu orang and dia suka tolong orang, especially those yang kena tindas and kebebasan mereka telah dihalang. So benda ni actually berbeza dengan reincarnation sebab the fact yang Luffy inherit will Joy Boy bukanlah bermakna dia ialah the next Joy Boy. No, that is not the same thing. It just mean that Luffy being himself rupa-rupanya ada will yang sama dengan apa yang Joy Boy ada. So will Luffy sekarang ialah dia nak memperjuangkan kebebasan orang dekat negara Wano. Which it turns out rupa-rupanya will yang sama dengan apa yang Joy Boy pernah ada. So yeah, it just happen to be that apa yang Luffy tengah nak perjuangkan sekarang merupakan perjuangan yang sama Joy Boy pernah cuba di masa lampau dulu. Cumanya this time Luffy akan serpas Joy Boy. Sebab apa? Sebab dulu Joy Boy gagal untuk menjadikan perjuangan dia sebagai reality, while Luffy since dia watak utama, obviously dia akan capai perkara tersebut. So yeah, it's not the same thing as reincarnation sebab with this idea, Luffy bukanlah the next Joy Boy, but instead he will be the one and only Luffy. The reason kenapa dia nak perjuangkan kebebasan Wano adalah bukan sebab itu takdir dia ataupun dia just nak sambung perjuangan Joy Boy. No, it just that itu memang dia punya character and that is the nature of his character. And kita memang tahu ini memang nature of Luffy since the beginning of One Piece. So yeah, itulah dia. Aku rasa benda ni fits well lagi lah dengan storyline One Piece compare dengan reincarnation. So ya, kalau anda tanya aku, ini mungkin teori aku lah macam mana Oda nak handle hubung kait Joy Boy dan Luffy. In which aku tak rasa Oda akan buat Luffy as reincarnation of Joy Boy and then go with this takdir punya storyline ataupun the chosen one punya storyline. But instead, it will be that Luffy merupakan orang yang inherit will yang sama seperti Joy Boy. Which aku rasa lebih konsisten dengan jalan cerita One Piece sebab macam aku cakap tadi, throughout the beginning of One Piece memang will ni satu perkara yang sangatlah relevant. And in fact, Haki pun actually affected by will. Orang yang ada keinginan yang lemah semua akan pingsan dengan conqueror Haki, while those yang ada will yang kuat akan survive. So yeah, it's more consistent lah bagi aku by going with this inherited will punya jalan cerita. So dah kalau Luffy hanya sekadar inherit will yang sama seperti Joy Boy, then macam mana tiba-tiba dia punya topi tu boleh cair and then dapat new ability? Well, itu aku rasa hanya sekadar Luffy punya awakening lah. Tak ada kena-mengena dengan Joy Boy. And sembang pasal awakening Luffy, aku rasa lah, aku actually pernah ada buat video teori pasal awakening, so hampa boleh tengok lah teori aku tu. Di mana dalam video tu aku mention Luffy mungkin kalau dia dah awaken, dia boleh tukar badan dia kepada latex. Latex ni basically bahan mentah terhadap getah, and latex wujud di dalam bentuk cecair. So that's why mungkin kita nampak dia lembek kot. So I don't know, but I stand with my theory, which video ni aku buat 2-3 bulan lepas, so boleh pergi tengok lah. So ya, itulah dia pendapat aku, and mungkin aku salah, and mungkin Oda akan pergi juga dengan those reincarnation punya storyline. But let's say if Oda nak go juga dengan reincarnation punya storyline, then mungkin dia akan ubah sikit lah kot. Dia takkanlah buat macam Luffy terus nak accept, oh aku the chosen one so aku kena sambung legacy. No, that is so out of character untuk Luffy bagi aku. So mungkin Luffy macam dia tak kisah and he doesn't care if dia Joy Boy ataupun tidak. Dia still akan membebaskan rakyat Wano. So ya, itulah dia chapter 1043 punya review. And the best part of it bukan the best part lah, ialah next week break. So ya, lagi 2 minggu baru kita boleh nampak kesinambungannya. So 2 minggu ni akan jadi 2 minggu paling lama lah untuk kita nak tunggu. And aku rasa kan Oda kan dekat kitrolan, silat-silat kita tunggu 2 minggu, and then chapter 1044 keluar, Oda just buat another transitioning chapter. Mungkin Oda just update pasal Orochi dan Hiyori, dan dia tunjuk situasi-situasi lain, and tak sambung sangat pun pasal Luffy. And aku rasa benda tu boleh berlaku sebab kita tahu Oda memang jenis macam tu kan. So ya, itulah dia cerita 1043. Thank you for those yang menonton. So macam biasa, siapa yang suka video ni sila like, and kalau hampa tak subscribe lagi, silalah subscribe. Dengan itu, aku pun ciao dulu.